Macam kes Puan Noraini tadi, kita lihat jelas di bawah akta racun, akta 366 section 18 memberi kuasa kepada Jabatan Farmasi mengambil tindakan ke atas orang yang menjual barang yang ada racun dan orang yang membekal, dua-dua. Tetapi mereka hanya mengambil kepada orang yang menjual, mereka tidak mengambil kepada orang yang membekal. Nah, ataupun KPDN-KK misal kata, dia terima aduan barang ini telah diadu, telah di-advertise sebagai produk yang menggunakan barang-barang asli semula jadi, tapi barang ni ada racun. Dia tak ambil tindakan atas tu. Aduan telah diberi, bukti telah diberi pada tahun 2008, tapi KPDN-KK tidak mengambil tindakan. Dan pada tahun ini bila disoal, dia memberi satu jawapan yang sungguh lucu. Jadi bukan masalah Usli, bukan masalah polisi, bukan masalah perundangan, masalah sejauh mana urus takbir tu. Macam katalah, cerita senang, Puspakom. Kenapa sampai sekarang masih ada ulat dalam Puspakom? Tak masuk akal kan? Kita bergerak kepada negara maju, ataupun kita lihat katalah, kalau kita kita pergi di kalau kita nak pergi macam baru-baru ni orang pemain bola, main bola di Kelantan sampai orang duk bergaduh dah. Tiket tak dapat beli dah kerana ulat-ulat beli tiket. Kenapa? Ini masalah urus takbir. Sejauh mana kita mengurus takbir kerja kita supaya dia dapat mengatasi masalah-masalah, dan sejauh mana kita mengurus takbir kerja-kerja di bawah bidang kuasa kita mengikut akta-akta yang ada. Saya dengar tadi penjelasan yang diberi oleh tuan kita daripada KPDN-KK, daripada tribunal ni betul apa yang seperti tuan kata, limited powers. Bidang kuasa dia terlalu sikit. Dia tidak mendengar kes-kes yang melibatkan kesalahan urus takbir. Ini kesalahan urus takbir. Maknanya apabila satu-satu jabatan, bila dia patut buat tetapi dia tidak buat, dan kerana dia tidak buat, rakyat sengsara. Macam kalau kata dalam satu-satu kawasan perumahan ada kedai judi. Kedai judi ni, judi haram ni, sampai berlarutan setahun, 2 tahun, dan dalam satu kawasan tu ada 9 kedai judi haram dekat sangat dengan balai polis. Macam mana tu? Macam mana? Takkan ditutup mata kot. Mata kalau tutup, mana kena buka. Mungkin mata dekat belakang kot. Bukan mata dekat depan. Kalau mata dekat depan tutup macam mana pun kena buka kan. Mungkin mata dekat belakang, dia tak nampak lah, kesian. Jadi ini masalah-masalah urus takbir. Ya. Nah, apa yang kita realitinya sekarang adalah tahun 2013. Dan kita berjalan ke arah negara maju. Pada tahun 1970, 5% daripada bilangan profesional adalah kaum Bumiputera. Pada tahun 2010, 50% profesional adalah daripada kaum Bumiputera. Jadi ini memberi satu gambaran, bilangan orang-orang kita yang semakin berpelajaran tu makin tinggi, makin banyak. Jadi mereka-mereka yang ada pengetahuan, ada pelajaran ni mempunyai penilaian yang makin hari makin naik. Jadi apa yang berlaku, yang berbahaya sekarang ialah apabila jabatan-jabatan kerajaan ini gagal melaksanakan kerja mereka mengikut akta-akta, polisi-polisi kerajaan, yang dapat tempias ini semua adalah kerajaan. Saya tahu dalam masalah rumah terbenggalai, ramai mangsa-mangsa ni salahkan Barisan Nasional kerana kegagalan pegawai-pegawai kerajaan menjalankan kerja. Saya tahu ramai yang marah apabila Puspakom tidak menjalankan kerja dengan betul. Saya tahu ramai yang marah kerana Jabatan Farmasi tidak menjalankan kerja
Macam mana barang-barang yang mengandungi racun dijual merata tempat? Kenapa tak ambil tindakan? Kenapa tidak rampas dan kenapa kita tak dengar ada surat khabar? Pengelang, bukan orang jual, pengelang. Dia ambil tindakan. Kenapa? Jadi soalan di sini adalah soalan urus takbir. Sejauh mana jabatan-jabatan ini menjalankan tugas mereka? Itu soalan dia. Dan adakah sudah tiba masanya, Tuan Rosli, adakah tiba masanya supaya pengguna mengadakan apa yang dipanggil KPI rakyat? Kita yang bagi KPI, dia lulus tak lulus, setuju tak semua? Itu dulu. Saya pun dah 3 kali main forum ni. Memang bank negara punya orang tak ada hantar wakil pun kan, dengan insolvensi. Jadi saya rasa sampai mati pun memang tak ada wakil. Okey, soalan dia, baru-baru ni Geneva Gold, iaitu pengerusi CEO, ada 3 orang Cina dah ditangkap dan didenda semualah. Persoalan saya ialah, bagaimana dengan wang-wang yang telah dibekukan freezing oleh bank negara? Sedangkan pelabur-pelabur tu dah ada resit apa semua yang menyatakan mereka terlibat, tetapi bank negara menjawab duit tu di freezing sebab perniagaan tu haram, berbilion-bilion. Jadi tu saya nak tanya wakil bank negara kan, duit tu apa dibuat, apa jadi dan disalur ke mana duit tu? Itu satu. Satu lagi soalan untuk bank negara, baru-baru ni menteri yang berkenaan mengatakan bahawa sitos itu adalah sah di sisi undang-undang. sitos, saya tengok di sidang parlimen, sebab ia tidak berkaitan dengan apa-apa maklumat sulit yang hanya diambil di kereta akhbar apa semua sekali. Tapi bank negara telah mengumumkan bahawa sitos ni tidak sah di segi undang-undang, hanya zikris. Jadi nak minta pandangan Pak Syekh dalam hal ini. Itu saja. So saya rasa itu saja. Baik, terima kasih Cik Zamani. Dan sebelum ini saya akan nak terus kepada Pak Syekh. Tapi beberapa isu kita nak timbulkan Pak Syekh. Antara persoalan tadi, Pak Syekh memang ada mendalami aduan-aduan seperti bank negara, isu perumahan dan sebagainya. Pak Syekh juga boleh respon sikit berkenaan dengan soalan daripada rakan kita berkenaan Geneva Gold. Salah melabur juga ke Cik Saifuddin, bukan tak? Member. Dan untuk pusingan seterusnya nanti kita akan ulas sikit berkenaan berapa pentingnya urus takbir ni diatur sebaik mungkin. Bagaimana tajuk yang kita bincangkan ini, bagaimana kesannya yang boleh merobek kedaulatan negara. Kementerian tidak mengkaji pelaksanaan satu-satu prosedur. Kementerian hanya menunggu bila ada aduan. Bila ada aduan, baru ada terima. Ada ulat banyak-banyak di depan mata tu. Kalau tak ada aduan, tak adalah diambil tindakan. Jadi, jabatan-jabatan ini lebih kepada aduan base. Bukan dari segi bekerja mengikut peruntukan-peruntukan undang-undang dan polisi yang ada dalam jabatan. Ya, dia bertindak bila hanya ada aduan. Itu pun kalau bila ada aduan, dia akan tanya bukti, dia akan itu, dia akan ini. Ya, dia tidak proaktif untuk melindungi pengguna. Nah, ini bukan sikap seperti gini, bukan sikap yang wujud dalam negara-negara maju. Dalam negara-negara maju, jabatan-jabatan kerajaan ini mesti proaktif. Itu bila kita buat aduan macam-macam cerita. Macam kita lihat dalam bank negara, aduan telah dibuat. Kalau macam kita lihat dalam jabatan farmasi, aduan yang dibuat oleh Puan Nuraini ini sampai kepada tahap yang tinggi, very high. Saya tahu kes dia, saya tahu very high, sampai menulis surat panjang lebar menulis untuk buktikan kesalahan. Tetapi itu pasal saya gunakan perkataan tadi, degil. Ya, jadi bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.